Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menyertai pembintangan kami pada hari ini dan tidak lupa juga kepada Dr. Nur Syamahani selaku pensyarah HSA 101 pengantar sejarah. Jadi pada pagi ini saya selaku ahli kumpulan Wembley akan membentangkan hasil dapatan kami, di mana terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan. Saya sendiri Elvis Dampadi Anak Laman yang memegang kad matrik 162202. Dan ahli kumpulan saya juga terdiri daripada saudara Nik Muhammad Zamsuri bin Raja Mahmud yang memegang kad matrik 161432. Lepas itu saya ada juga saudara Muhammad Faizal Aiman bin Muhammad Nazar yang memegang kad matrik 161458, dan juga saya dalam kumpulan saya juga ada saudara Muhammad Farhan bin Muhammad Afizan yang memegang kad matrik 162513. Saya serahkan kepada saudara Rozan Suri untuk meneruskan pembentangan untuk pengenalan kepada penyebaban sejarah. Dipersilakan saudara. Okey, seterusnya pengenalan. Pengenalan kepada penyebabkan dalam sejarah. Merujuk kepada percubaan untuk mengesan sebab musabab yang mendorong berlakunya sesuatu peristiwa sejarah. Satu unsur penting dalam penulisan sejarah ialah soal penjelasan tentang sesuatu peristiwa sejarah. Oleh itu, ahli sejarah bukan sahaja berperanan untuk menceritakan mengenai butir-butir peristiwa sejarah, malah mereka juga perlu mengkaji sebab musabab yang menyebabkan sesuatu peristiwa sejarah itu berlaku. Antara aspek penjelasan penyebaban dalam sejarah ialah pengaruh suasana yang matang dan peranan individu yang pintar. Okey, saya bagi kepada pembentang seterusnya. Terima kasih ke atas penerangan yang disampaikan oleh saudara saudara Rozam Zuri sebentar tadi. Jadi saya ingin meneruskan dengan pembintangan kita pada petang ini, di mana kumpulan kami telah diberikan satu bahan, satu soalan untuk kami jelaskan pada petang ini, iaitu nilaikan pengaruh aspek suasana yang matang dalam kerjayaan gerakan reformasi oleh Martin Luther di Jerman pada tahun 1517. Jadi kita akan melihat kepada perkembangan yang dilakukan oleh Martin Luther di Jerman. Saya suka untuk menceritakan sedikit biodata ringkas mengenai Martin Luther. Martin Luther dilahirkan di Eisleben, Jerman. Dilahirkan pada 10 November 1483. Meninggal dunia pada 18 Februari 1546 dan merupakan anak kepada Hans Luther dan Margareta Luther. Martin Luther apabila beliau berusaha 17 tahun, dia telah mendapatkan pendidikan di University Erfurt dan memperolehi gelaran Master of Arts di dalam bidang tata bahasa, logika, rhetorical dan metafizikal. Dan beliau juga merupakan seorang profesor yang telah ditauliahkan dalam bidang teologi dan merupakan seorang pastor gereja Katolik. Martin Luther juga dikenali sebagai seorang pengasas reformasi Protestan, di mana dia merupakan orang pertama yang mewujudkan berlakunya sejarah kekristenan di dunia, di mana beliau telah membantah aturan gereja Katolik pada masa tersebut, yang pada pandangan beliau, mengikut apa yang beliau belajar, bahawa benda itu adalah salah dilakukan oleh gereja Katolik, di mana pada masa itu ianya lebih melihat kepada keuntungan semata-mata. Jadi pada masa itu Profesor Martin Luther ini telah melakukan sebuah reformasi pembaharuan di dalam gereja Katolik, di mana dia keluar dari Katolik dan mewujudkan satu gerakan baharu yang dikenali sebagai gereja Protestan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudara Muhammad
Farhan untuk slide seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita akan melihat aspek suasana yang matang. Suasana matang. Apa itu suasana matang? Suasana boleh diartikan sebagai keadaan ataupun situasi yang muncul sewaktu hadirnya individu dalam sejarah. Manakala matang di sini boleh diartikan sebagai fizikal dan pemikiran sesuatu masyarakat itu sudah matang, di mana mereka ni sudah mempunyai kemahuan untuk berubah. Suasana matang merujuk kepada keadaan persekitaran atau sekeliling yang telah masak, matang atau memuncak. Masyarakat yang hidup dalam kesusahan ataupun kegelapan, mereka ni sudah bersedia untuk berubah. Menurut Dr. Ann Balakan, suasana hanyalah satu syarat sahaja dan bukanlah penentu kepada sesuatu kejayaan, sesuatu gerakan. Namun, individu yang pintar, yang hadir tepat pada masanya, itulah yang boleh membawa kepada suasana menjadi matang, lalu mencetus kejadian sejarah itu sendiri. Apakah itu gerakan reformasi yang berlaku di Jerman? Ia merupakan salah satu gerakan yang mewujudkan pembaharuan dalam sistem kekristenan barat. Reformasi ini meletus pada abad ke-15 dan juga pada awal abad ke-16 yang berlaku di Jerman. Gerakan reformasi ini dipelopori oleh Martin Luther. Reformasi yang digerakkan oleh Martin Luther ini bertujuan untuk mengembalikan kekristenan kepada otoritas Alkitab, iaitu kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu Tuhan. Adakah aspek suasana yang matang dapat menentukan gerakan reformasi yang dijalankan ataupun yang dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 1517? Antara salah satu pengaruh aspek suasana yang matang ialah lahirnya fahaman humanisme. Fahaman humanisme ini lebih menumpukan kepada kesedaran rakyat yang menyebabkan suasana menjadi matang sehingga membolehkan gerakan reformasi ini berlaku. Menurut Ranker, sejak abad ke-15 lagi telah munculnya fahaman humanisme. Pada ketika itu, rakyat mula menggunakan akal dan rasional dalam mempersoalkan kongkongan dan penyelewengan oleh gereja Katolik yang memperalatkan upacara keagamaan untuk mengutip wang. Antara salah satu tindakan yang dilakukan ataupun yang dijalankan oleh pos-pos Katolik ini adalah menjual surat pengampunan dosa ataupun juga dikenali sebagai indulgence. Jadi, rakyat yang melakukan dosa pada ketika itu bolehlah menghapuskan dosa mereka dengan membeli indulgence tersebut. Martin Luther yang hadir pada ketika wujudnya fahaman humanisme dalam situasi yang memuncak dan ucapan-ucapannya yang menyuruh rakyat untuk bangkit menentang penyelewengan gereja Katolik dan pos Rom ini mudah diterima dan juga mendapat sambutan hangat daripada rakyat Jerman. Selain itu, terdapat juga rata-rata penganut agama Kristen di Jerman, khususnya jemaah gereja Wittenberg, iaitu golongan pimpinan Luther yang telah memberi sokongan yang padu kepada rakyat untuk menyeru gerakan reformasi ini berlaku. Secara ringkasnya, semangat nasionalisme di Jerman sudah berkembang pada masa itu, di mana mereka ini sudah tidak mahu tunduk kepada kekuasaan asing yang mana bukan daripada bangsa Jerman. Raja-raja yang menentang kekuasaan Paus telah bertindak menyokong reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawannya. Bagaimana fahaman humanisme ini berlaku? Pada zaman Renaissance ini telah melahirkan pelbagai fahaman baru, antara salah satunya ialah fahaman humanisme, di mana fahaman humanisme ini menggabungkan konsep falsafah Yunani dan juga kepercayaan Kristen. Antara tokoh yang terkenal dalam fahaman humanisme ini ialah Erasmus, yang mana Martin Luther sering berbincang dan berdiskusi dengannya dalam pelbagai perkara. Antara pencapaian terbesar dalam Renaissance di Eropah ialah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Perjumpaan mesin cetak ini amat penting kerana ia bertindak sebagai mempercepatkan proses penyebaran ajaran Protestan. Misalnya, karya-karya yang dihasilkan oleh Martin Luther telah tersebar dengan cepat kerana bahan yang diedarkan mampu dihasilkan pada masa yang singkat.
Ini memberi kesan kepada rakyat untuk meningkatkan lagi kesedaran mereka tentang ajaran yang dibawa oleh Martin Luther. Seterusnya, faktor sokongan putera-putera raja. Putera-putera raja seperti Raja Saxony, Hessen, Brandenburg serta raja-raja di luar Jerman iaitu Raja Denmark dan Raja Swedia mula menyokong pergerakan ini kerana sedar bahawa amalan-amalan yang dilakukan oleh institusi gereja Katolik sebenarnya salah dan menyusahkan rakyat jelata. Daerah-daerah di penguasaan raja tersebut menjadi daerah Lutheran. Istilah daerah Lutheran diberi kepada pengikut-pengikut Martin Luther. Sebagai contoh, amalan-amalan institusi gereja Katolik yang menyebabkan putera raja menolak mereka adalah amalan mengutip duit rakyat untuk upacara-upacara keagamaan, penjualan indulgensi dan mengepam wang keluar dari negara untuk menambah kekayaan diri sendiri. Tegasnya di sini, amalan-amalan ini telah membuka mata putera raja bahawa para pendeta sebenarnya mementingkan duniawi mereka berbanding kepentingan rakyat. Okey, saya bagi kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya, sokongan masyarakat yang menginginkan perubahan. Pada era penentangan Martin Luther 1517 telah wujud golongan masyarakat yang menginginkan perubahan iaitu daripada golongan bawahan. Sebelum gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, sudah ada dua tokoh yang terlebih dahulu ingin melakukan perubahan. Kedua-dua tokoh ini adalah Peter Weldo dan John Hus. Namun demikian, perjuangan mereka untuk melakukan gerakan reformasi ataupun perubahan tidak berhasil kerana mereka tidak mendapat sokongan daripada masyarakat. Semasa kedatangan Martin Luther, benua Eropah ataupun Jerman ketika itu sedang mengalami perkembangan ekonomi yang begitu pesat iaitu zaman Renaissance. Hal ini menyebabkan sistem sosial yang ada pada ketika itu sudah tidak sesuai lagi. Golongan-golongan paus mula menjadi sasaran masyarakat tempatan untuk mengkritik kerana mereka ni merupakan tunjang utama masyarakat dalam mengajar ilmu kerohanian. Sedangkan golongan ini gairah mengejar kemewahan hidup dengan melakukan rasuah. Hal ini menyebabkan wujudnya golongan-golongan penentang yang bukan sahaja mencabar kemutlakan institusi gereja, bahkan mempelopori gerakan reformasi. Kemunculan zaman Renaissance menyebabkan masyarakat Eropah mula sedar tentang hal kebebasan mereka bersuara akibat daripada golongan-golongan gereja yang terlalu membebankan mereka. Contohnya, golongan gereja telah menaikkan harga untuk penjualan indulgence iaitu surat pengampunan. Tindakan ini menyebabkan rakyat berasa terbeban, sedangkan hasil jualan itu digunakan untuk menampung projek-projek mewah seperti gereja Saint Peter di Rom. Dengan keadaan ini, ia mempengaruhi reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther kerana sebelum ini masyarakat-masyarakat tempatan menjadi robot yang diperintah oleh golongan gereja. Oleh yang demikian, masyarakat ini mereka ingin perubahan dari segi pentadbiran negara, keadilan ekonomi dan keadilan sosial kepada mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat menyokong gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther kerana mereka ingin menentang kezaliman yang dilakukan oleh institusi gereja itu sendiri. Daripada pembentangan saudara yang sebelumnya, di mana kita akan melihat di mana sebelum ini terdapat dua orang tokoh yang menggerakkan reformasi di Jerman. Namun mereka tidak berjaya. Mereka orang-orang ini, tokoh-tokoh ini adalah John Hus dengan Peter Weldo, di mana mereka tidak berjaya melakukan gerakan di Jerman atas faktor-faktor yang telah disenaraikan oleh saudara-saudara pembentang saya tadi, di mana kita melihat di mana pada masa ini masyarakat di Jerman belum lagi terbuka kepada
reformasi. Mereka belum lagi ingin berubah. Hal ini berlaku kerana belum wujudnya suasana yang matang di dalam masyarakat di Jerman pada masa itu. Oleh itu, dua orang tokoh ini tidak berjaya melakukan reformasi. Namun, Martin Luther berjaya melakukan reformasi kerana wujudnya suasana yang matang. Jadi, sebelum saya mengakhiri pembincangan kumpulan saya pada pagi ini, di mana saya akan memberikan rumusan mengenai apa yang berlaku di dalam gerakan reformasi yang diperkenalkan oleh Martin Luther. Di mana gerakan sebelumnya tidak berjaya kerana nilai humanisme belum terbit dalam diri masyarakat. Bukan sahaja nilai humanisme, juga belum lagi wujud suasana yang matang di mana masyarakat masih lagi berkait dengan aturan gereja itu sendiri. Di mana putera-putera raja masih terikat dengan peraturan ataupun adat istiadat di dalam gereja. Di mana masyarakat terdahulu, golongan diraja, mereka terikat dengan gereja. Di mana Paus ini dia berkuasa sebab Paus ini yang akan memberikan pengesahan ataupun mentasbih raja-raja di Jerman pada masa itu. Baru dia boleh disahkan sebagai seorang pemimpin. Jadi benda ini berlaku, mereka tidak mahu melakukan pembaharuan. Jadi ini menyebabkan masalah masyarakat Jerman pada masa itu tidak boleh keluar daripada suasana yang tidak matang. Jadi apabila gerakan reformasi 1517 ini berjaya, apabila terdapatnya faktor utama yang mendukung perjuangan ini, di mana humanisme dia dan di mana sokongan putera-putera raja, di mana putera-putera raja bangkit menentang dan mereka juga menyokong apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Dan seterusnya adalah yang paling penting adalah sokongan masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri ingin keluar daripada kepompong tekanan gereja. Okey, ini merupakan kami mempunyai 3 rujukan yang terdapat kami lakukan melalui pembincangan ini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Selamat kita berjumpa lagi. Bye.